Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah menjalankan satu kajian di mana saya diberi tugasan untuk mengkaji individu yang mengamalkan tarikat, dan saya telah memilih Arash Zawani bin Muhammad Zawawi untuk dijadikan kajian saya. Tarikat yang diamalkan oleh beliau ialah Naqsyabandiyah Khalidiyah, jalur Imam Ishaq bin Muhammad Arif. Saya diberi tugasan oleh Ustaz Muhammad Syaiful Bahari bin Abdullah merupakan pensyarah bagi subjek ini. Responden Arash Zawani bin Muhammad Zawawi, dan saya sendiri Nur Ayuni binti Muhammad Rosli, nombor metrik 054721. Seterusnya, kita masuk kepada pengenalan, yang mana dalam pengenalan ini saya akan menceritakan mengenai latar belakang responden, latar belakang kajian dan juga isi-isi kajian. Yang pertama, kita pergi kepada latar belakang responden. Saya akan terangkan secara ringkas. Nama penuh beliau ialah Arash Zawani bin Muhammad Zawawi. Beliau berasal dari Pahang tetapi dibesarkan di Pasir Gudang, Johor selama 13 tahun. Bidang pengkhususan beliau ialah tahfiz, yang mana beliau telah berjaya menjadi seorang hafiz ketika umur 16 tahun. Beliau mendapat pendidikan di Madrasah Darul Ulum Al-Islamiyah Jerantuk, Pahang, dan juga di Pondok Pantai Ali, yang mana diajar oleh Tuan Guru Syekh Mukhtar, yang mana juga diceritakan bahawa Tuan Guru merupakan cicit kepada Tokoh Paloh, iaitu Syekh Abdul Rahman. Seterusnya, saya bertanya mengenai pengalaman pada awalnya bagaimana beliau mencuburi dalam bidang tasawuf. Beliau berkata, beliau diajak oleh ayahnya untuk sama-sama beramal dengan tarikat bermula dari kosong semasa beliau tingkatan 3. Beliau hanya menurut sahaja tanpa bantahan, sekadar beramal dan buat tanpa memahami apa itu tarikat, kelebihan dan faedah tarikat, serta apa yang kita dapat jika mengamalkan tarikat. Okey, selepas itu sedikit demi sedikit beliau mula memahami, mendalami, dan sampai sekarang tarikat yang diamalkan masih sebati dalam diri beliau. Okey, sekarang kita pergi kepada salasilah penubuhan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Tarikat Naqsyabandi ini diasaskan oleh Muhammad bin Bahauddin Al-Bukhara, yang lebih dikenali dengan Bahauddin Muhammad bin Muhammad Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhara, iaitu dengan panggilan Syah Naqsyabandi. Okey, bermula dari Naqsyabandiyah Khalidiyah inilah berterusannya ajaran Naqsyabandiyah serta reformasi beberapa pembaharuan yang berlaku, dan ianya merupakan perkembangan terakhir dalam Naqsyabandiyah. Kerana itu, Syekh Khalid terus dihubungkan dengan tarikat Naqsyabandiyah sehingga tarikat tersebut lebih dikenali dengan Naqsyabandiyah Khalidiyah. Okay, aliran Naqsyabandiyah Khalidiyah di Malaysia ni bermula pada abad ke-19 yang telah diperturunkan dari ulama-ulama, serta tarikat mereka ni diambil dari silsilah yang baik bersambung sehingga ke Syekh Khalid Al-Kurdi, iaitu pelopor Naqsyabandiyah Khalidiyah ini. Okey, seterusnya silsilah tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini mempunyai beberapa cabang, antaranya salah satunya dari Syekh Abdul Wahab Rakan, dan dari sejarah perkembangan ini jelas menunjukkan bahawa kedatangan tarikat ini di Malaysia mendapat sambutan yang baik di kalangan masyarakat Malaysia. Okay, sekarang pergi kepada amalan tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah. Diberitahu bahawa beliau menzalimi 2 zikir, iaitu yang pertama zikir Ismuzat dan yang kedua zikir Nafi Isbat. Okay, nak tahu apa itu zikir Ismuzat dan apa itu zikir Nafi Isbat, kita akan pergi kepada slide yang seterusnya. Zikir Ismuzat yang mana merangkumi kalimah Allah, dan juga yang kedua zikir Nafi Isbat merangkumi kalimah La ilaha illallah.
Okey, responden ni tidak menerangkan secara mendalam mengenai amalan dan juga tata cara dalam tarikat yang diamalkan oleh beliau. Terusnya, kesan-kesan apabila mengamalkan tarikat menurut Arash Zawani. Beliau berkata, kesan itu akan dirasai apabila kita mengamalkan tarikat itu secara istiqamah, secara mendalam. Dan antara kesannya yang pertama iaitu hati sangat tenang. Hal ini sememangnya tidak boleh dinafikan bahawa apabila kita memandang guru-guru kita yang melazimi tarikat, tempias ketenangan mereka boleh kita rasai dan memberi kesan kepada jiwa kita apabila bertemu dengan mereka. Okey, seterusnya keinginan untuk beribadah. Keinginan tersebut akan menjadi membuak-buak kerana merasai kemanisannya dalam mengerjakan ibadah tersebut. Okey, seterusnya dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting ya. Apabila kita mendalimi dan istiqamah dan mengerjakan dengan penuh kecintaan kita kepada Allah, maka kita akan berasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah hajat yang dipermudahkan serta tercapai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang masuk kepada pandangan terhadap tarikat lain dan juga pandangan terhadap tarikat yang menyeleweng. Menurut Arash Zawani, pandangan terhadap tarikat lain iaitu tiada perbezaan pada dasarnya, kerana matlamat dan tujuan hanyalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekalipun ada perbezaan yang mana tertumpu kepada kaedah dan cara pengamalan. Tetapi kaedah dan pengamalan ni hanya untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pandangan terhadap tarikat menyeleweng menurut Arash Zawani, pembawaan murid yang terlalu taksub. Hal ini akan menyebabkan orang awam akan merasa pelik dengan amalan tersebut dan perlu melaporkan kepada pihak jabatan agama sama ada amalan tersebut diterima ataupun tidak. Nasihat Arash Zawani untuk orang yang menuntut ilmu ialah perlu mengamalkan ilmu tersebut dan rajin. Yang kedua, untuk orang yang mengamalkan tarikat, perlu istiqamah dan jangan mengkritik tarikat yang lain. Dan seterusnya, nasihat untuk orang awam seperti saya, pelajarilah ilmu tasawuf dan bergurulah dengan guru yang betul agar ilmu yang diajar itu tidak sesat. Cara menarik minat seseorang untuk bertarikat menurut Arash Zawani, yang pertamanya, orang yang bertarikat perlu memperbanyakkan penerangan khususnya kepada orang awam. Dikhawatiri maklumat salah tersebar. Sekarang banyak kita tengok banyak juga maklumat-maklumat yang menyeleweng. Okey, hal ini untuk memperbetulkan tanggapan tarikat itu salah. Sebab kebanyakan orang awam menganggap tarikat itu merupakan ajaran yang sesat. Okey, hal ini juga untuk mengelak keraguan dalam bertarikat. Menjadi was-was, orang awam akan menjadi was-was untuk mengamalkan tarikat. Dan akhir sekali dapat menghilangkan penyakit hati. Sekarang pergi kepada buku rujukan Arash Zawani. Yang pertama, kitab Diyaul Imam fi Tariqatul Rahman oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Dan yang kedua, kitab Kashf Al-Mahjub karangan Syekh Abu Hasan Adi Ibnu Osman Ibnu Adi Al-Jalabi. Dan yang terakhir, kitab Ar-Riyad li Huququllah dikarang oleh Syekh Abu Abdullah Al-Harith Ibnu Asad Al-Muhasabi. Sekali kita masuk kepada kesimpulan. Terdapat pelbagai tarikat yang telah wujud sejak zaman Rasulullah SAW. Setiap tarikat memiliki amalan yang khusus berdasarkan
tarikat tersebut. Dalam tarikat tertentu juga terdapat pelbagai cara dan kaedah dalam pengamalan sesuatu tarikat. Setiap tarikat itu memiliki kemunculan serta perkembangannya yang tersendiri sehingga menjadi amalan sesetengah orang Islam. Contohnya, tarikat Naqsyabandiyah Khalidiyah telah menjadi pegangan Arash Zawani. Ini menunjukkan setiap tarikat itu adalah berbeza mengikut kaedah serta amalan mereka yang tersendiri. Akhir sekali, setiap Muslim amat dituntut untuk memiliki tarikat kerana dengan pengamalan tarikat tersebut akan menyempurnakan iman seseorang Muslim itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala.